Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Alhamdulillah. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, dapat lagi kita bersama-sama menyambung dalam kuliah maghrib kita mengenai sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai tanda sayangnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia yang pernah Allah Taala cipta atas muka bumi ni, sebagai contoh kepada kita. Yang mana Allah Ta'ala sebut ayat Quran yang baca tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan yang terbaik ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar ni tidak terhad kepada untuk kita nak tunjuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terhad kepada mana-mana bulan, tidak terhad kepada mana-mana hari. Bahkan kita belajar semua baca mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita boleh semarakkan cinta kita kepada Nabi dalam diri kita. Kita boleh tambah semua. Tak putuslah kita dengar cerita mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajar sirah ni lah barulah kita kenal sudut ataupun sosok tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari banyak sudut. Kadang-kadang kalau kita belajar fiqh saja kita nampak dari sudut fiqh. Kalau kita belajar akidah kau kita akan nampak dari sudut akidah. Tapi apabila kita belajar dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan nampak kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari banyak sudut. Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sirah ni lah ada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ketua negara, sebagai seorang ketua askar perang, sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, adanya dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga Allah Taala tulis yang kita belajar ni sebagai tanda cinta kita Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam satu hadis, al-mar'u ma'a man ahab. Manusia, seseorang itu dia akan bersama di akhirat nanti bersama dengan orang yang dia suka. Bersama dia orang dia suka lah dia akan bersama. Jadi apabila hilangnya ketokohan orang-orang yang terlibat dengan agama dan sebagainya, orang muda pergi kepada, bukan orang muda lah, orang tua pun minat kepada industri ke, minat kepada K-pop ke ni ke, maka kita tak sing dia duduk dengan dia di akhirat nanti. Kita nak bersama dengan siddiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siddiqin, syuhada, salihin. Yang mana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Syuhada orang yang syahid, nabi, siddiqin orang yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, salihin orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah orang yang paling terbaik untuk dijadikan saing rapat, orang yang akan terbaik untuk dijadikan penemai di akhirat nanti.
Sebab itulah Nabi SAW ketika Nabi meninggal, akhir sekali Nabi meninggal, Nabi sebut ke apa? Ini antara benda hak kesalahan yang lama dah duduk dalam masyarakat kita lah. Nabi SAW mati. Jumhur ulama sebutnya bukan ummati tu. Nabi SAW sebut Ar-Rafiqil A'la. Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiq itu penemai yang tinggi. Maksudnya para ulama sebutnya, apa Nabi SAW sebut? Disebabkan ayat tadi yang sebut wahasuna ulaika rafiqa. Rafiq. Orang tak Nabi SAW nak bersama dengan mereka ni di syurga. Maka kita juga lagu itulah. Kita doa supaya Allah Ta'ala tetapkan kita ni bersama dengan para siddiqin, para syuhada dan juga para solehin di syurga nanti. Jadi kita masuk kepada tahun ke-7 yang kita dah baru ni dalam Ghazwah Khaybar, muka surat 5. Kita tengok dah tahun ke-7. Di Ghazwah Khaybar tu kita secara umumnya kita habislah. Itu Ghazwah yang berlaku dengan orang Yahudi. Nabi SAW habis dah isu dia dengan orang Mekah. Maka Nabi SAW akan serang selain daripada orang musyrikin. Antaranya ada siapa? Orang Yahudi. Muka surat 5 tu. Cuba. Tahun ke-7 Ghazwah Khaybar, atau kita sudah dah. Jadi berlakunya Ghazwah Khaybar ni menyebabkan orang muslimin akan banyak juga boleh harta perang daripada peperangan Khaybar. Alhamdulillah lah ada rezeki lepas daripada berjuang lama ni 7 tahun. Barulah Nabi SAW adalah hak besar sikit Nabi SAW menang dalam peperangan. Hak lain pun ada Nabi menang ketika mana Khandaq ko tak boleh banyak bagai sangat. Sebab apa? Parit. Jadi hak ni antara hak Nabi SAW boleh harta perang banyak. Dan Nabi SAW juga akan boleh tawanan. Antaranya siapa? Safiyah binti Huyai. Yang mana dia ni orang tawanan lah. Orang kalah maka dia jadi tawanan. Jadi hamba perang. Akhirnya dia ni anak ketua kepada Bani Nadir. Dicomel lah anak Safiyah ni. Kalau kita tengok kepada riwayat ni, dia ni antara orang comel. Mesti kita boleh ajak dah. Aisyah kedeki lah. Makcik Aisyah ni antara paling kuat deki. Jadi Safiyah ni Allah alam lah, kita harap di syurga nanti kita bakal tengok ummahatul mukminin, ibu-ibu para mukmin belakang ni, isteri-isteri Nabi. Kita harap di syurga kita boleh tengok lah cerita-cerita ke apa ke balik deh. Jadi Safiyah, Nabi SAW boleh berkahwin Safiyah selepas daripada Khaybar. Jadi sebenarnya Safiyah ni masa lah duk pilih tawanan peperangan tu, ada seorang sahabat ni nak. Sahabat lain pun mari ayat ke Nabi. Tak layak dia ni dengan dia ni. Safiyah dengan sahabat ni tak layak mu sepatutnya dengan Safiyahnya. Safiyah ni anak ketua kaum, anak orang besar. Nabi SAW pun kata, tengok. Nabi pun setuju. Akhirnya Nabi SAW pun berkahwin dengan Safiyah. Yang mana kita cerita pada tahun lepas secara ringkasnya, Nabi buat bewah ringkas. Jalan on the way nak klik tu, tengah jalan Nabi pun buat makanan. Nabi buat makanan ke apa? Nabi buat hais nama dia. Ataupun haisah. Boleh juga kadang-kadang lah ada sayang-sayang pergi umrah kat. Tapi kalau dia mau cari kedai tak jumpa lah, kena pergi bin Daud. Bin Daud tu haisah ni ada lagi. Hamba terang pun gitu je lah makanan Arab ke. Tapi maksudnya kalau kita kat kuih, Nabi buat jamu kuih ya bawah ni, buat sekali dah. Buat sekali bawah nikah apa buat jamu kuih. Viral lah kalau buat hari ni kak. Namanya viral kalau buat hari ni. Tapi Nabi nya mengikut keadaan Nabi SAW buatnya mengikut mana hak Nabi ada. Jadi Safiyah ni sebenarnya dia bersama dengan suami dia hak lama ni dalam rumah tangga yang kita kata tidak itu sangatlah tidak bahagia. Yang mana ketika mana Nabi SAW duduk dengan Safiyah tu, dia tengok Safiyah ni ada bera pipi, mungkinlah pipi. Sebab apa? Sebab Safiyah ni penuh mimpi bahawa bulan ni jatuh riba dia. Jadi tok lelaki dia ni kata, mimpi gapo nak boleh ke raja Parsi ke apa, tak ada mimpi lah dia kata. Pas putih. Mimpi boleh-boleh. Bera. Jadi Nabi SAW yang dimasukkan dalam hadis itu ialah Nabi SAW lah.
Di akhirnya Safiyah pun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga apabila balik di Madinah, Aisyah dengan beberapa orang ummahatul mukminin ya, tunggulah nak kita tengok ni isteri baru ni, madu baru ni. Seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dia kata apa? Dia kata, nampak ke muka ni tadi dia belakang dah lah. Dia kata lagu tu. So dia kalau dalam bahasa Melayu kan, dia kata dia akan menewaskan kita dah lah. Cemburu nak ayatnya ialah benda hak sangat-sangat normal bagi seorang wanita. Ambo tadi duk baca cerita Safiyah ke dalam buku ni ya, dalam buku Asam Garam ni. Ambo sangat-sangat rekomen lah kepada siapa-siapa. Lalu ni kalau kita boleh buat hadiah ke apa? Buat hadiah kepada orang muda, beri hadiah kena baca lah. Kalau beri hadiah tak baca tak boleh tahu betapa warna-warninya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menguruskan wanita-wanita yang pelbagai ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada isteri hak banyak, perangai pun lain-lain, tapi Nabi boleh urus. Bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ke sampai satu masa ada Hafsah. Hafsah ni dia pergi ngata ke Safiyah. Dia kata apa? Dia kata bahasa anak Yahudi, bahasa mudah gitu kita. Bahasa anak Yahudi ni gitulah. Jadi Safiyah pergi ngadu ke Nabi sampai jerit. Jerit Safiyah. Dia ngadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bijak yang dalam cerita ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pergi marah ke Hafsah ni. Ada juga kadang-kadang benda hak Nabi larang ataupun Nabi akan tegur. Tapi dalam isu ni Nabi tak larang. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi ke Safiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sungguhnya mu ni ialah keturunan Nabi. Dan mula ni isteri Nabi. Bisa gapo tak? Jadi maka barulah Safiyah gapo ni panggil menjadi tenanglah. Jadi kepelbagaian rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat warna-warni. Warna-warni itulah yang mewarna-warnikan kehidupan kita. Kita jangan ingat kehidupan kita ni hak hitam putih lah. Sedih dengan apa? Sedih dengan suka ya. Ada lagi hak masai ada, hak kurang gula ada belaka. Barulah kita akan rasa rumah tangga ni ataupun kehidupan kita ni penuh dengan warna-warni. Bahkan hak warna-warni itulah hak normal. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri pun dia menghadapi isteri-isteri dia hak warna-warni. Kehidupan dia warna-warni. Orang hak di sekeliling Nabi SAW warna-warni. Ada perangai lagu tu, ada perangai lagu ni. Hebatnya kita ni bukan pada warna-warni tu. Hebatnya kita ni macam mana kita menguruskan warna-warni tersebut. Kalaulah kita nak apa hitam je belakang orang lain, putih kita yang putih. Tak boleh. Salah tu kita tu. Kita kena khabar bahawa manusia ni warna-warni dan bagaimana kita memandang warna-warna tu sebagai warna-warni dalam kehidupan kita. Warna-warni lagi ni kita. Banyak kali ulang tu, berapa kali ulang. Jadi dengan kita belajar sirah ni lah baru kita akan nampak sudut-sudut yang sangat banyak dalam kehidupan tu. Tidak bukan hitam, putih. Mu tidak baik, mu jahat. Kalau lah mu gini A, kalau bukan A mu B. Huruf ni ada sampai Z. Kalau bukan A, B. Kalau bukan B, C. Kita tak tahu. Sehingga kita tengok cerita tadi, iaitu isteri-isteri Nabi pun ada deki. Deki tu sebab apa? Salah satu sebab besar. Sebab nak memenangi, kita panggil nak menawai hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak jadi orang yang paling terbaik kepada suami dia. Nak jadi orang yang paling terbaik. Semua isteri Nabi ni semua nak buat terbaik. Tapi akhir sekali siapalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tahu bahawa Nabi paling sayangnya Aisyah. Walaupun dia paling kuat deki, dia lah paling kuat deki, tapi dia lah paling pandai memujuk. Dia lah paling pandai memujuk. Siapakah Safiyah ni pernah sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlakunya Safiyah jerit. Safiyah jerit, Nabi pun kesak, Nabi pujuklah dia. Nabi pujuk dia, tapi jerit juga. Nabi pun tinggal dia. Jadi dia ngaju. Nabi nak pergi, kita panggil apa? Ngaju. Kita orang Kelantan panggil pujuk, orang Kelantan panggil pujuk deh. Gaya. Tu ayat tu. Lagi gaya. Nabi gaya dia, Nabi kesak, apa nangis ke apa gini. Tak berhenti Nabi pun, Nabi pula ngaju.
Pandai kot Nabi. Nabi ngaji juga ngaji Nabi ni. Jadi tak pelik lah kita. Lepas tu hak ni ngaji tu biasa. Senang kecek dengan orang tua ni. Ya. Moga ada pengalaman belaka. Hamba ni nak kecek bab rumah tangga ni risau moga kita budak-budak lagi. Tapi apabila kita baca cerita Nabi ni baru kita faham Allah. Warna-warni. Jadi mengaju ke gapo ada dah cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan menghargai kehidupan kita ni apabila kita belajar mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak rasa kita lah paling buruk sekali atas dunia. Kita akan rasa kita kalau kita tak belajar kita akan rasa kita lah paling kuat sekali diuji contohnya. Padahal orang-orang dulu, padahal orang-orang lain lagi banyak diuji. Mahanya ilmu, mahanya belajar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ngaju Sofiyah pun tersalah langkah dia lah. Akhirnya dia pun tanya Aisyah. Dia tanya Aisyah lagu mana nak pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali Aisyah pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ni? Dia minta bukan nama apa saat ni? Sofiyah. Dia kata ke Aisyah, kalau lah mau boleh pujuk Nabi, maka aku akan bui sehari-hari aku. Gila dia. Akhir sekali Aisyah pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia make up sikit. Tak ada make up zaman dulu lah. Maksud dia punya wangi sikit. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak jumpa Aisyah, Nabi suka. Akhirnya hari tu boleh ke Aisyah. Lepas daripada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak marah kepada Sofiyah. Maka itulah warna-warni dalam kehidupan yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku ni kita tengok hak bawah dulu sekali. Sebab dia tak setepak tu. Perkahwinan baginda dengan Ummu Habibah, Maimunah dan juga Sofiyah. So dia buat apa sebut dah sebelum ni, dia buat sebagai ringkasan. Dalam tahun ni Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan 3 orang isteri. Nabi nikah 3 orang pada tahun tu saja. Bukan pada masa yang samalah. Ummu Habibah, kita cerita dah Sofiyah ya. Hujung kali tu Sofiyah. Sofiyah tu kurangnya cerita dia aku itulah. Kemudian Ummu Habibah ni adalah perkahwinan diraja. Ummu Habibah nama dia Ramlah binti Abi Sufyan. Siapa kenal Abu Sufyan? Abu Sufyan ni antara orang yang paling pengat lah, kita kata peringkat awal. Tapi dia bukan abelung, dia abengah kawasan. Jadi abelung kawasan ni mati dah Badar. Di perang Badar tu mati dah. Umayyah bin Khalaf mati, Abu Jahal mati. Apa lagi? Utbah bin Rabi'ah mati, Al-Walid bin Ibnu Utbah mati, ramai mati. Pala-pala bengak. Mati ketika mana perang Badar. Tapi Abu Sufyan tak mati. Bahkan kalau kita ingat cerita Badar, Nabi nak sekat dia terlepas. Abu Jahal naik daripada Mekah. Jadi Nabi SAW perang dengan kumpulan Abu Jahal ni. Jadi Abu Sufyan tak mati. Jadi Ummu Habibah Ramlah ni, tengok nama isteri Nabi ni Ramlah dah. Jangan malu nama anak Ramlah tau. Kita orang nampak tak tradisional lah Ramlah ni. Tak tahu kat orang lah kalau nak bagi nama anak Ramlah bui. Bersempena dengan nama isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ramlah ni dia asalnya isteri kepada Ubaidullah bin Jahash. Jadi dia masuk Islam peringkat awal. Ubaidullah bin Jahash ni antara orang yang berhijrah ke Habsyah peringkat awal. Ubaidullah bin Jahash. Jadi dia duduk di mana Habsyah? Dia duduk di Afrika ni lah. Kita panggil Ethiopia. Bukan Ethiopia, apa pasal lagi? Allah tak ingat lah. Sebelum daripada Ethiopia tu. Maksudnya situ. Dia duduk di negara Afrika, di bawah Raja Najasyi. Sehinggalah sampai satu masa tok laki dia ni mati. Ubaidullah bin Jahash ni adalah sepupu Nabi SAW. Keluarga Jahash ni 2-3 tempat kita akan jumpa. Dia adalah sepupu Nabi SAW, belum mak saudara Nabi SAW. Antaranya seorangnya anak Jahash ni akan menjadi isteri Nabi, Zainab binti Jahash. Adik-beradik dia seorang ada jatuh nama Ubaidullah bin Jahash. Jadi dia ni peringkat awal lagi dia hijrah ke Habsyah bersama Ummu Habibah. Diriwayatkan Ummu Habibah pada waktu tersebut dia tengah mengandung. Sehinggalah dia beranak ke siapa? Nama apa anak dia? Ummu Habibah nama apa anak dia? Kalau ingat. Habibah nama anak dia. Ummu tu mak. Habibah tu nama anak dia. Tu agak mudah dah. Jadi Ummu Habibah ni dia tengah mengandung Habibah. Siapa di Habsyah? Dia pun beranak ke Habibah. Jadi akhirnya lepas daripada tu meninggallah Ubaidullah bin Jahash.
Yang mana Nabi SAW tahu meninggalnya Ubaidullah bin Jahash, Nabi hantar orang untuk lamar Ramlah ni. Akhirnya siapa yang menguruskan perkahwinan Ramlah? Najasyi sendiri urus. Najasyi sponsor kepada Nabi, mahar teka berapa? 400 dinar. 400 dinar ni, 100 dinar lebih kurangnya sekilogram berapa sekilogram 1.25 gram emas kata saya lah. Jadi 400 dinar ni kalau kita kata kalau kali dengan 200 300 lah ni, harga emas lebih kurang segram kan. Banyak ribu lah. Dan perkahwinan dia lah hak paling mahal sekali. Mahar hak paling mahal ialah mahar Ramlah binti Abu Sufyan. Jadi peringkat awal masa dia duduk di Habsyah, dia nya PJJ dengan Nabi SAW, PJJ lah, tapi tak boleh nak kontak ke apa lah, tak ada WhatsApp ke apa, tak boleh nak video call. Cuma PJJ, Nabi nikah dah dengan dia, cuma tidak duduk bersama lagi. Ada setengah riwayat sebut tahun ke-6 Hijrah. Jadi ni baru tahun ke-7. Dia akan mari dengan rombongan daripada orang Islam yang berada di Habsyah, akan mari ke Madinah lepas daripada ni. Antaranya hak terlibat dalam rombongan tu Ja'far bin Abi Talib. Barulah dia bersama dengan Nabi pada tahun ke-7 ni. Jadi setahun dia nikah dengan Nabi online. Online lagi ada. Tapi tak ada internet, online. Cerita hak masa PKP baru ni kan. Hak ada orang nikah online ke apa kan? Dalil dia ke apa? Dalil Ummu Habibah lah. Sebab dia nikah dengan Nabi, dia duduk jauh. Jadi Ummu Habibah dia adalah Ramlah binti Abu Sufyan. Kemudian Maimunah. Maimunah ni kita cerita dia akan nikah lepas daripada Nabi SAW buat umrah qada. Umrah qada. Tak apa, kita cerita umrah qada dulu. Kita tengok atas balik Ghazwah Khaibar, nombor 1. Yang keduanya gencatan senjata. Hal ni tak ada masalah lah, sebab kita cerita dah dengan dalam Hudaibiyah tu Nabi SAW buat perjanjian dengan orang Mekah, maka startnya ialah pada tahun ke-7 tu start gencatan senjata dengan orang Mekah. Kemudian Nabi SAW buat umrah qada. Umrah qada ni sebagai ulama sebut sebagai umrah qada terlepas lah. Tapi sebagai ulama kata bukan umrah qada. Qada tu dengan masuk qada. Qada tu dengan masuk yang telah dijanjikan oleh orang Mekah. Nabi SAW pada tahun lepas, Nabi tak boleh nak masuk. Tak boleh visa. Jadi orang Mekah kata boleh visa atau rupiah 3 hari. Maka Nabi SAW mari dengan para sahabat, mari 2,000 orang. Hampir 2,000 orang Nabi SAW mari untuk buat umrah. Nabi buat umrah, Nabi bersedia juga untuk sekiranya berlaku gapo-gapo. Sehinggalah Nabi berhenti di satu tempat, Nabi letak sebuah kumpulan untuk bersedia sekiranya ada gapo-gapo berlaku. Kena buat persediaan jugalah. Tak boleh nak kira, takut ada jadi gapo-gapo kau. Sehinggalah orang Mekah jumpa Nabi SAW, kata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, mu kata mu tak saya bawa benda-benda nak pergi ke gapo?" Nabi SAW kata, "Ni sini je. Kami akan masuk tanpa senjata. Cumanya orang ni bersedia sahaja." Barulah orang Mekah kata, "Sungguhnya mu nilah Muhammad kami kenal." Maka Nabi SAW masuk. Pada waktu tersebut Nabi SAW buat umrah, kita kata tawaf dalam Islamnya kali pertama. Jadi masa nak buat umrah tu, gapo umrah ni dulu sebelum kita kan, kita rasa lagu mana nak buat umrah. Umrah ni antara benda hak simple, ibadat hak simple je. Tawaf, ihram dululah, ihram, tawaf, habis tawaf, sa'i, tahallul, beres. Susah. Tu ringkas dia lah. Kalau tu kena buat kursus umrah pula lah. Jadi daripada sinilah apabila Nabi SAW sampai di nak tawaf, maka tempat orang musyrikin Quraisy ni dulu dia ada tempat lepok dalam Masjid Nabawi, Masjid Haram. Kita panggil Darun Nadwah. Jadi lepok ada suatu tempat ni. Kawasan mana? Kawasan mana dia lepok? Bahasa umrah belakang. Kalau lah kita kata Kaabah kan. Ni Hajarul Aswad. Betul? Hajarul Aswad. Kemudian ini rukun Yamani, batu makam Ibrahim, rukun ke apa tengok rukun Syami dengan Iraqi lah dua ni. Nabi SAW masuk, Nabi pun lagi anak. Nabi akan lagi anak. Sampai sini Nabi akan jalan biasa balik.
Sebab apa? Sebab tempat saya airport ni sebelah sini. Sebelah alik sini. So Nabi SAW lari anak tu sebab apa? Sebab timbul satu kita panggil kata khabar angin bahawa orang Madinah ni kena demam. Orang Madinah ni lemah. Jadi Nabi SAW pun lari anak dan juga Nabi buka bahu. Sebab itulah daripada sinilah timbulnya syariat kita apabila kita umrah, kita buka sebelah kanan ni. Kita buka sebelah kanan. Kita panggil ittiba. Ittiba. Tak ingat. Lama tak umrah kena pergi buat pula ni. Jadi kita sunat untuk buka sebelah kanan. Sebab nak tunjuknya kita ni kuat. Kita pun lari anak. Habis dulu musim-musim orang tak ramai boleh lah. Lah ni tak boleh nak lari anak kita kan. Payah kalau nak buat pun kena kok jauh tu boleh. Cuma lah ni sebab orang kau ramai kan. Jadi kita dulu ada musim kita boleh buat. Kalau lah orang duduk letak sana kita boleh buat khususnya selepas daripada musim-musim besar. Apabila lepas musim puasa orang kurang, kita boleh lah nak buat. Ataupun lepas daripada haji. Kerajaan Saudi peringkat awal dalam lebih kurang 2015, 16, 17 tu dia akan simpan masa untuk orang-orang dalam yang boleh buat. So masa tu kita boleh buat, tak lorak dengan orang. Jadi boleh nak lari. Jadi Nabi SAW lari anak dalam keadaan buka bahu dia ni. Untuk menunjukkan bahawa orang Islam tak demam tak gapo sihat molek. Jadi lepas daripada ni Nabi SAW akan masuk pula. Nabi akan buat umrah pula lepas daripada ni kan, dalam lepas Fatu Mekah. Para sahabat ingat kau benda tu berlaku untuk tahun tu saja. Lepas daripada tu Nabi SAW buat gitu juga. Walaupun orang Mekah masuk Islam dah. Jadi barulah para sahabat sebut, kami tahulah bahawa benda tu adalah sunnah Nabi SAW tinggal untuk kita buat juga. Jadi apabila kita buat gitu, kita kena ingat lah. Kita ingat paling kurangnya kita kena ingat bahawa kita ni kena kuat. Lawan siapa? Hak adalah ni settle lah. Tak ada dah. Kurih ke aku musyrikin kurih tak ada di Mekah tapi kita buat juga supaya kita ingat. Cerita-cerita khususnya kalau umrah banyak benda-benda sejarah kita kena ingat. Barulah kita akan merasakan ibadat umrah tu kita ada makna lebih. Kalau kita tahu gapo tak tahu kita rasa. Masa kita buat ni, lepas tu kita sa'i. Sa'i ni mudah sekali, dia adalah satu ibadat yang nak menandakan Islam ni mengangkat darjat wanita. Sa'i ni kita sa'i daripada Safa Marwah. Orang muda berletih. Tawaf tak belah mana pun. Tujuh round tu kan. Sa'i ni boleh kira juga. Pergi serang, 2 round, 3 round, 7 round. Kena lah ni dia panggil apa ni? Mozik dia kerah ke apa kan? Sakit kaki. Kita orang muda ni sakit kaki. Nah, ya kan simbolik ke apa ni? Simbolik. Siti Hajar cari air ke anak dia. Noyanya Islam tidak menurunkan darjat wanita. Cuma masalah itulah masalah orang tidak faham ke apa kan. Masalah cara fikir dari sudut feminism. Nak akak orang Tino dan apa. Islam ada cara dia untuk dia nak menunjukkan kehormatan dia kepada orang wanita. Bahkan semakin tutupnya orang wanita tu adalah semakin kita nak bagi penghormatan kepada orang wanita. Cuma gitulah. Cara fikir hak moden, hak kita nak kena buat daripada pemikiran kita mula-mula dan kita kena sebut benda ni supaya orang-orang muda kita pun tidak terpengaruh dengan gapo hak paling besar belajar. Banyak kali boleh belajar ni tak. Gitulah supaya kita boleh rasa. Daripada balik umrah qada ni lah baru Nabi SAW on the way balik daripada Mekah nak pergi ke Madinah, sampai satu tempat ada seorang wanita menawarkan diri dia untuk berkahwin dengan Nabi SAW melalui pak dara Nabi SAW, itu Al-Abbas. Dia ni ipar Al-Abbas, iaitu Maimunah. Jadi Maimunah ni dia meninggal di mana? Dia meninggal di satu tempat nama Sarif. Sarif ataupun Saraf. Ada panggil Saraf, ada panggil Sarif. Ada dah kita siapa dah? Ingat ada maklumat mengenai isteri Nabi? Isteri Nabi ada 11 orang. 2 seorang sahaja yang tidak dikuburkan di Baqi', iaitu siapa? Seorang Khadijah. Beres Khadijah. Seorang lagi siapa? Seorang lagi Maimunah. Jadi Maimunah ni dia mati situ. Dia nikah dengan Nabi SAW di satu tempat nama Sarif. Kemudian nanti dia akan mati di situ juga. Dan dia akan kubur di situ. Kubur dia akan ada di Sarif. Jadi kalau kita pergi Mekah dulu,
Biasa pergi Mekah dulu lah baru kita khabar kalau kita daripada Madinah nak sampai ke Mekah tu kita negara dulu tengok-tengok depan Kaabah dah. Tapi kalau kita daripada Mekah kita nak pergi ke Madinah tu tak tahulah, kita harapnya biar driver tu tahu. Tanya driver tu. Nanti siapa sarih tunjuk kat aku. Biasanya driver bah tahulah. So ada di tengah jalan nak pergi ke Madinah tu ada sebuah kubur. Ada kawasan kubur. Kubur tu lah kubur Maimunah. Maimunah bintul Harith. Dia ni adalah isteri Nabi SAW yang Nabi SAW nikah akhir sekali. Lepas daripada Nabi tak nikah dah. Jadi lepas daripada ni Nabi akan ada Maryah Qibtiyah lah. Tapi Maryah Qibtiyah tidak dikira sebagai isteri Nabi lah, ataupun isteri Nabi itu dia dikira sebagai hamba. Boleh. Jadi terakhirnya Nabi SAW berkahwin dengan Maryah dengan Maimunah pada tahun ke-7. Jadi Nabi umur berapa tu? Nabi umur 53 tambah 7 60 deh. Lebih kurang sebab 3 tahun lagi Nabi SAW akan meninggal dunia. Boleh. Setakat tu lah tu punya tu. Kita akan tengok lepas daripada ni iaitu hijrah Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni dia akan masuk Islam pada bila ni? Tahun ke-7. Tahun ke-7. Sebelum daripada tahun ke-7 ni dia juga antara abengah-abengah yang terlibat dalam nak memerangi Nabi SAW. 3 orang akan masuk sekali, masuk Islam sekali, iaitu Khalid Al-Walid, kemudian Uthman bin Talhah, kemudian Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ataupun Amr bin Al-As. Ni antara orang yang memusuhi Nabi SAW. Kita ambil cerita lah. Kita ambil Amr bin Al-As. Amr bin Al-As, dia ni ketika mana Nabi SAW tahun ke-7 ni, orang Mekah mula pahal dah. Orang Mekah tak kuat dah. Orang saya ni tahu dah. Lah ni Muhammad akan menang. So kita kena buat pilihan lah, apa kita nak buat. Jadi Amr bin Al-As dia kata, aku nak pergi duduk di bawah An-Najasyi lah. Sebab Amr bin Al-As ni antara orang yang rapat dengan An-Najasyi. Dia ni antara orang hak duta-duta orang Mekah lah. Kalau orang Mekah apa, orang Mekah hantar dia untuk kecek dengan An-Najasyi. Jadi dia bercadar untuk nak berada di bawah pemerintahan An-Najasyi. Dia pergi jumpa An-Najasyi. Dia bawa hadiah. Antara hadiah yang dia bawanya ialah kita dipanggil kulit hak samuk dah. Kulit hak boleh guna untuk nak buat pakaian ke apa kan. Jadi sebab dia kata An-Najasyi suka apa ni bagai hak daripada Mekah, antara hak dia sukanya hak ni. Maka dia bawa jumpa An-Najasyi. Apabila dia jumpa dengan Najasyi, dia tengok dia tahunya Nabi SAW baru lepas hantar seorang sahabat untuk nak pergi oyak kepada An-Najasyi. Amr Ad-Damri ni dialah orang yang pergi jumpa An-Najasyi untuk menyampaikan mengenai Nabi SAW nak nikah dengan Ummu Habibah. Dan dia juga hak akan oyak kepada An-Najasyi supaya Nabi SAW panggil sahabat-sahabat Nabi yang duduk di Najasyi untuk pergi kelik ke Madinah. Jadi apabila nama apa ni Amr bin Al-As, dia tahu bahawa Nabi SAW hantar orang untuk dikecek dengan Najasyi, dia minta kepada Najasyi untuk serahkan dia ni, aku nak bunuh dia. Serah ke Ad-Damri ni kepada Amr bin Al-As. Dia An-Najasyi apabila dia tengah dia marah. Dia buat gini, kemudian dia tahulah cak dan kita sebut lagu tu. So dia nak tunjuk kemarahan dia tu, dia tapah dia sendiri. Dia tapah muka dia ni, dia nak marah kepada Amr bin As. Sehingga ke Amr bin As cerita, dia kata aku dengan tapah aku rasa patah, macam nak patah hidup dia kata. Tapi nak marah dia. Mu tak tahu kau. Dia ialah Nabi yang mana telah datang kepada dia seperti mana datangnya kepada Musa, iaitu Jibril. Jadi apa An-Najasyi lah yang menyebabkan Amr bin As masuk Islam. Sehingga lepas daripada itu barulah Amr bin As pun dia pun lepas kena kepada An-Najasyi tu, dia ambil keputusan untuk masuk Islam dan dia masuk Islam di tangan An-Najasyi. Kemudian lepas daripada itu dia pun pergi ke Madinah, dia pergi balik ke Mekah, kemudian dia jumpa 3 orang dan dia akan masuk Islam lah. Kita akan cerita lepas ni. Amr bin Al-As dan juga Khalid Al-Walid apabila dia pergi masuk Islam dengan Nabi SAW, antara benda yang besar
hak dia duk sakutnya ialah kesalahan-kesalahan hak dia pernah buat kepada orang Islam lah. Yang apa boleh gitu, Nabi SAW masa tu Nabi SAW suruh masuk Islam, Nabi kata baik dengan aku. Nabi Allah tangan tu, Nabi dia tak usir, dia kata aku nak masuk Islam dengan syarat supaya Allah Taala apakan aku. Akhirnya Nabi SAW kata sungguhnya Allah Taala, aku minta kepada Allah Taala untuk apa kamu, dan mu kena tahu bahawa dalam Islam ni apabila taubat maka Allah Taala akan ampun dosa-dosa lepas. Ini antara benda hak maha hak ada dalam Islam. Apabila kita taubat saja dan kita menyesal sungguh-sungguh, Allah Taala akan ampun dosa kita. Jadi menariknya Amr bin As ni, dia ni akan menjadi orang yang besar dalam Islam, dan dialah orang yang mula membawa Islam ke Mesir. Mesir ni duduk di benua Afrika. Kalau kita tengok dalam peta, Mesir ni dia bukan duduk alik tanah Arab ni. Dia duduk benua Afrika. Dialah antara orang yang akan masuk ke Mesir dan buka. Menarik Amr bin As ni, apabila dia mati, dia ada seorang anak nama Abdullah. Apabila Amr bin As mati ni, anak dia ayat kepada dia, ayah apa ayah sedih ya? Dia paling ke dinding, tak tengok orang. Dia tanya, ayah buat apa ayah sedih? Dia kata, bukan ke ayah ni antara orang hak Nabi pernah ayat goni, Nabi pernah janji lepas daripada Nabi akan baik dengan dia lah. Sehingga Amr bin As kata, sungguhnya aku ni antara tiga. Kalau yang pertamanya masa aku benci kepada Nabi tu, tidak ada benda hak dalam cita-cita, dalam benak kepala aku ni melainkan aku nak bunuh Muhammad. Dan kalau aku mati masa tu, confirm aku neraka. Yang keduanya, ketika mana aku masuk Islam, dia kata, Nabi SAW sebut cerita tadi kan, dia sebut cerita dia masuk Islam dengan Nabi SAW kata dia akan apa kan, kalulah aku mati pada waktu tersebut, maka aku akan masuk syurga. Masalahnya dia aku ni yang ketiga, iaitu aku ni lepas daripada kewafatan Nabi dah, dan aku ni menjadi orang yang ada jawatan dalam kerjaan. Jadi apabila menjadi kerjaan ni banyak tanggungjawab. Aku risaunya dengan sebab aku ada jawatan ni tak dapat buat hak terbaiknya menyebabkan aku masuk neraka. Tengok sahabat dah ni, dia ni orang jumpa dengan Nabi pun janji kepada dia macam-macam dan sebagainya, yang menyebabkan sepatutnya sahabat ni tak risaulah mungkin dia sahabat, tapi sahabat juga orang yang paling terbaik selepas Nabi SAW pun risau dia ni masuk syurga ke neraka. Apa kita sebab itulah kehidupan kita ni ada dua benda besar, iaitu al-khauf, ar-raja. Kita kena duduk antara dua ni, iaitu ketakut dan juga ar-raja, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita nak mati, dekat nak mati, kita kena lebih ar-raja, kena harap semoga Allah Taala pun kita lah. Masa kita hidup, kita kena duduk antara dua ni. Kita tak boleh lebih salah satu. Kalau kita lebih takut, tak buat kerja tak pergi buat kerja. Apa tak pergi kerja? Takut masuk neraka ke apa. Kena neraka ni bukan dengan duduk masjid saja. Tanggungjawab kita kepada isteri kita, tanggungjawab kita kepada anak-anak kita banyak lagi. Tak boleh pula kata kita melebihkan, mengharapkan rahmat Allah saja, tak boleh juga. Apa demo pergi konsert kau gapo dengar kau tu buat kau ni. Tuhan kan Maha Pengapung. Boleh. Kita kena duduk antara dua tu. Apabila kita buat, kita kena ingat bahawa Allah Taala memang Maha Pengapung. Tapi Allah Taala juga apabila orang tu buat jahat, Allah Taala azabun syadid. Allah Taala azab dia sangat-sangat dahsyat. Jadi mukmin ni antara dua ni. Ni dua sayap kita. Sayap orang mukmin ni antara khauf dan juga raja. Sahabat pun risau. Apa kita tak risau, kita tak tahu mana lagi. Kecuali memang kita ni boleh mimpi mana-mana ke, ada syurga ke. Sebab tu para sahabat ni antara benda dia risau ke apa? Munafik, kemunafikan dia risau. Sebab Nabi SAW tak ayat secara jelas dia ni munafik ke apa. Adalah sebahagian kepala munafik tu orang tahu. Tapi orang lain ni, Nabi SAW ayat kepada seorang sahabat senarai munafik. Tapi Nabi SAW ayat dah, tak boleh ayat kat orang. Para sahabat ditanya, ada sahabat tanya ke apa kan. So, risau ke pasal kita ni tu masuk dalam munafik. Sifat-sifat munafik tu ada. Sifat munafik ni maksudnya tidak jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Islam tapi tidak jujur dengan Allah Taala. Buat salah tak saya ngaku. Bukan ngaku dengan orang, ngaku dengan Tuhan. Kita buat salah, kita ngaku dengan Allah Taala. Kita ni orang yang
penuh dengan kelemahan. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hak tu benda kita nak kena ada. Antaranya pernah berlaku pada seorang sahabat Hanzalah. Hanzalah dia duduk dia duduk sebut jalan nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata nafaqah Hanzalah, nafaqah. Allah munafik dah Hanzalah, munafik lah Hanzalah. Jumpa Abu Bakar, Abu kata, apa mu ni duk sebut munafik? Aku ni kalau duduk dengan Nabi bahasa beriman je. Kelik rumah kat duduk bertepuk tapak dengan bini. Duduk dengan anak-anak bahasa tak ingat pula ke akhirat. Abu Bakar berkata, aku begitu juga ni. Takutnya para sahabat kepada kemunafikan ni. Jadi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sa'atan. Sungguhnya ada taing-taing lah, taing-taing kita. Kuat iman kita tinggi. Ada kita lemah. Gitu je hidup kita ni. Hak boleh banyak kali hidup kita ni dalam kehidupan kita ni sepuluh bering. Gi jauh gak klik semula. Gi berasa itu gak klik semula. Kalau kita ada masalah gak, saya mau asah balik. Orang Inggeris, orang macam kata gak, back to basic lah. Cek balik semaya kita. Cek balik mengaji Quran kita. Cek balik ibadat asah kita. Cek benda asah. Gi biar engkau manusia kan. Nabi SAW pun pernah sebut, sekiranya manusia ni tidak berbuat maksiat, maka Allah Ta'ala akan ganti satu kaum yang buat kesalahan dan mereka minta ampun kepada Allah Ta'ala. Bukan nak suruh kita, hadis ni bukan nak suruh kita pergi buat dah, cuma nak suruh kita beringat. Beringat kita gitu tak? Mari semula. Kita pergi lerak, mari semula. Itulah kehidupan yang kita nak capai, iaitu Amos sebut semua, iaitu kejujuran kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kejujuran ni bukan tidak buat kesalahan. Kalau buat kesalahan, kita ngaku kesalahan kita. Dan kita sanggup untuk terima sekiranya ada hukuman ke atas kesalahan kita. Itulah hati-hati yang kita nak belajar daripada cerita-cerita para sahabat ni. Para sahabat orang yang sangat faham mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, faham bahawa kehidupan dunia ni sementara, faham bahawa syurga lah destinasi utama kita. Seorang para sahabat lah manusia yang paling perindu syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan benda ni lah kita nak belajar. Daripada kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sirah para sahabat, dan para sahabat juga lah orang yang paling takut pada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan kita belajar ni Allah Taala masuk ke kecintaan kita kepada Nabi, kecintaan kita kepada sahabat, kecintaan kita kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berasa nak jadikan anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, keluarga hak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita tidak ada penyelesaian hak lebih besar dalam apa-apa masalah atas dunia melainkan balik kepada agama. Balik kepada agama. Masalah harta sekalipun, masalah harta, klik kepada agama. Allah Ta'ala tahu dah ada masalah harta, Allah Ta'ala sedia faraid. Allah Ta'ala tahu dah ada masalah ni, Allah Ta'ala sedia hukum-hukum supaya kita boleh klik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ujian-ujian yang Allah Ta'ala buat tu tidak lain tidak bukan untuk membuatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kepada kita untuk terus berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hamba minta maaf lah sekiranya ada salah silap, dan kalau ada apa ni, terima kasih atas belaka sudi dengar lah, duk ngepek-ngepek sikit-sikit. Supaya hamba lah, kalau ada buku nak cerita mengenai rumah tangga Nabi, boleh baca buku ni. Kita akan tengok banyak sudut, dan hamba sangat sure kepada kita untuk kita buat jadi hadiah, biar orang baca, biar orang kenal. Kadang-kadang kita ni kita berasa sedap sebab apa? Sebab kita tidak belajar lah. Kita berasa kita boleh buat strict sangat, kita katalah contoh. Kita kata ni, kita berasa ni lah agama nak. Kadang-kadang bukan lagu tu hak agama nak. Agama buat, Allah Ta'ala buat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kadang ada konflik sikit sebanyak, supaya benda tu lah hak akan membawa kita ke syurga. Boleh? Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi al-lailatil mubarakati asy-syarifah wa fi hadhihi al-buq'ati al-mubarakah fajma'na fi jannatika ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansur al-islam wal muslimin, Allahumma ansur al-mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur al-muslimin al-mustad'afin wal madlumin fi Palestin, Allahumma ahlik al-kafarah wal munafiqin, Allahumma ahlik as-sahayat al-yahud al-ghasibin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.